Okey, salam sejahtera semua ya. Cikgu nak minta izin untuk mulakan kelas pada petang ni. Kita akan sambung bab 7 ya, penyesuaian tumbuhan pada habitat. Dan cikgu dah janji ya, sebab minggu lepas ramai juga yang tak ada dan ada orang yang keluar lah sebab kita membuatkan pada masa yang lain. Cikgu faham. Jadi apa pun kita akan sambung terus pada topik kita, halofit. Okey, macam mana tumbuhan halofit menyesuaikan diri, menyesuaikan diri dalam persekitarannya, untuk terus hidup ya. Kita pakai survive to survive. Jadi halofit ini, tumbuhan halofit ini boleh dijumpa di kawasan paya bakau. Jadi aku minta tolong semua orang sila berikan fokus kepada slide ini. Slide ini sekali lagi boleh diperolehi di dalam Google Classroom. Kita upload dalam Google Classroom ni, boleh download sendiri nanti PDF, baca dan turn in saja. Okey, jadi benda ini juga penting kenapa penting? Kita tengok nanti. Jadi apa yang kita perlu tahu pasal paya bakau? Kenapa cikgu sediakan slide ini? Cikgu rasa slide ini antara yang paling bagus lah untuk membuatkan anda faham terus macam mana situasi dia di paya bakau dengan pokok-pokoknya, pokok-pokok bakau di paya. Apakah yang membuat ciri-ciri yang membuatkan dia boleh sesuaikan diri untuk mengadaptasi di dalam persekitaran yang asing. Jadi paya bakau ditemui di dalam kawasan tropika dan subtropika di mana air tawar bertembung dengan air laut. Kamu boleh dapat dalam buku teks kamu sendiri je, hanya kita susun dalam poin yang lebih senang difahami. Dan ini paya bakau ni air masin ke air tawar? Masin. Persekitaran yang melampau termasuk. Kenapa cikgu guna istilah melampau ataupun terlampau ni? Sebab kalau ikut logiknya, kawasan yang ekstrim terlampau ini sepatutnya pokok-pokok biasa tidak dapat hidup. Cikgu, apa maksud cikgu terlampau ni? Semua ini perlu hafal. Semua ini perlu hafal. Nah, mempunyai kampung halaman khususnya di Kuala Selangor, anda boleh sendiri pergi. Sana memang ada projek, biasanya mereka menerima lawatan murid-murid sekolah untuk membuat penanaman semula paya bakau. Cikgu, kenapa mereka nak tanam semula paya bakau? Antara faktor dia paya bakau ni adalah bersifat untuk menahan ombak. Cikgu pun tak sharekan YouTube, tapi cikgu dalam cerita yang itu dulu. Dan juga tempat itu mempunyai banyak unsur, bukan unsur, banyak keuntungan yang boleh diaut. Dan diaut, macam mana kata ya, boleh cari duit lah di tempat tersebut. Tapi kita tak nak buang masa yang itu. Jadi macam mana tumbuhan bakau boleh sesuaikan diri di tanah yang lembut. Kalau pokok macam biasa yang kita tengok pokok mangga ke, pokok apa-apa pokok kamu nampak di persekitaran kamu, pokok raya pun, tanah lembut ini memang tak sesuai. Dia pokok tumbuh besar terus tumbang. Tanah di sana juga tanah jenis yang berlumpur dengan kelepekatan garam yang tinggi dan kelepekatan oksigen yang sangat rendah. Oksigen pun rendah. Jadi dalam dia, maksudnya bayangkan tanah yang di dalam air yang garam yang tinggi. Jadi susah, memang susah nak hidup. Dan juga dia terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi. Keamatan cahaya yang tinggi sebabnya dia kat tepi pantai, bukan pantai silap. Sekali lagi kat tepi muara sungai. Kat muara sungai itu. Jadi tempat yang cahaya matahari boleh terus sampai. Jadi tak ada isu tak boleh buat fotosintesis. Tetapi disebabkan cahaya yang tinggi, maksudnya pokok itu cepat panas dan cepat hilangkan air. Jadi logiknya juga macam mana ada pokok bakau tu yang begitu tinggi dan apakah ciri-ciri yang membuatkan dia boleh hidup. Itu bab 7 ini minta anda bukakan minda dulu mengenai penyesuaian tumbuhan di kawasan yang berbeza. Ini adalah tumbuhan halofit, maksudnya kawasan bakau. Dan juga tempat itu paya bakau mempunyai angin yang kencang. Maksudnya pokok kalau besar, akar dia tak cukup kuat,
biasa dia akan diterbangkan. Tumpanglah. Jadi murid-murid sekalian, terangkan penyesuaian pokok bakal ataupun untuk tumbuhan harafi. Murid-murid, sampai sekarang rasanya jelas ke tak untuk bunyi jeku ni ataupun suara jeku? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh lah, thank you izin. Tadi tak cakap, sekarang baru cakap. Thank you. Jadi jeku juga nak buatkan sekejap je housekeeping ni. Mana orang-orang yang lain sampai dah datang ada kat sini nanti jeku cari seorang jadi jeku screenshot. Mana Wenhan biasa lewat masuk kan. Apalah yang penting boleh dengar ya. Okey, kita sambung dulu. Jadi murid-murid, di sini kita perkenalkan istilah Virginia. Cikgu ada sebut pada kelas sebelum ni, cikgu dalam buku teks kita ni dia tak sebut. Betul kan murid-murid? Siapa yang tak rasa nak tanya soalan? Okey, cikgu tak ada kat dalam buku teks kan? Akan terjawab selepas ni, sabar dulu. Jadi cikgu, kenapa tulisan dia italic? Maksudnya sedikit terong. Ini yang kita akan perkenalkan pada bab 8 nanti, biodiversity. Biodiversity, penulisan untuk spesies organisma. Yang SP itu spesies, yang pertama ini genus. Jadi apa itu genus? Okey, nanti kita akan belajar nanti penamaan organisma mengikut kumpulan, dari kumpulan yang besar ke kumpulan yang kecil. Okey, contohnya kita kerap menyebut kucing adalah satu keluarga dengan singa, contohlah, dan juga harimau. Jadi apa maksudnya keluarga di sini? Okey, keluarga. Adakah tak rujuk kepada keluarga adik-beradik? Tidak. Tidak ya, kita akan belajar nanti ada istilah dia dari kingdom, film, okey, bla 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 bla, genus sampai ke species. Jadi penamaan itu mewakili lagi terperinci ciri-ciri organisma itu yang kita nak terangkan. Jadi cikgu, perlu ke tak saya hafalkan nama ini? Nanti cikgu akan tunjukkan. Sekarang cikgu cakap dia. Cikgu saya tak tahu kenapa nak hafalkan, sabar. Jadi apa lagi? Sonerasia. Cikgu dah tulis kat situ species perintis. Species perintis. Cikgu apa itu species perintis? Sabar ya. Kita perlu sebutkan nama ini sebab pokok ini kita biasanya akan berikan contoh. Contoh pokok. Kenapa pokok ini boleh hidup di kawasan bakau? Sebab dia mempunyai akar yang panjang dan bercabang luas. Hal ini untuk memberi sokongan dalam tanah yang lembut dan berlumpur dan mencengkam tanah dengan kuat dan mengelakkan tumbuhan daripada tumbang akibat tiupan angin yang kuat. Jadi cikgu, saya tak boleh bayangkan. Okey, sabar. Kita juga didedarkan pada kelas sebelum ini ada istilah pneumatophore, iaitu akar pernafasan yang tumbuh tegak di atas permukaan tanah. Jadi murid-murid, tengok kalau kita sepatutnya sekarang kita kat Kuala Selangor, disebab PKP kita tak boleh pergi. Dan saya tahu Cihin sangat-sangat nak pergi, tapi apa boleh buat kan, PKP dia takut, saya pun takut. Kan Cihin, betul kan? Haya. Jadi ini dah kawasan yang kapai. Murid-murid, sila tengok pada skrin anda sekarang ya. Kamu sepatutnya tengok ini secara live. Maksudnya pergi sana tengok dengan mata sendiri. Tapi apa boleh buat kan? Nampak tanah dia tak? Ya. Lepas tu ya juga geli dah. Ada banyak benda yang tonjol keluar tu. Ya, ini dah keadaan yang kamu akan nampak sebenar. Okey? Di Kuala Selangor, tempat paya. Ya, kita pernah bawa budak atau murid sekolah pergi. Tahun batch 2000, atas siap cikgu 2017 ke 2018 bawa cikgu inilah ada. Okey, cikgu pun itu sekali je. Okey. Kita boleh nampak juga ada gambar yang kedua. Okey, di depan mata. Okey, ada benda tonjok lah macam tai itu bukan. Itu adalah akar dia. Yang kamu nampak juga tenggelam dalam air.
Bayangkan sekali lagi tempat itu berlumpur, tanah dia lembut, air itu bukan air tawar macam air sungai, tidak. Dia air masin, air laut. Tempat pertemuan antara air tawar sungai ke laut. Okay, murid-murid. Jadi macam mana pokok ini boleh tumbuh begitu besar? Cikgu ulang. Kalau kita ambil pokok mangga yang paling biasa kita nampak di sekitar rumah, letak kat tempat sini, confirm dia tak akan tumbuh dan confirm dia akan mati. Yakin, dia memang akan mati. Sebab memang tak sesuai, tak logik pun. Okay? Tak logik pun untuk dia hidup. Jadi kenapa mereka boleh hidup? Itu situasi dia. Jadi antara gambar yang cikgu nak kamu tengok, ketika macam kata air surut. Jadi murid-murid tengok pada gambar depan tu, adakah tak anda terasa mengejut menampak akar dia yang begitu panjang, bercabang, okay? Dan juga begitu macam mana kata ya, sangat-sangat rumitlah pertumbuhannya. Jadi mungkin anda tanya kenapa nak macam tu? Sebab supaya pokok ini tinggi, tidak senang tumbang di tiup angin yang kencang. Itu pasal kalau anda tengok di tepi pantai, siapa yang pernah pergi pantai kan, di pantai timur, contoh Terengganu, Kelantan, Pahang ke, sini pula biasanya kat Pangkor ke mana-mana, pergi, kamu akan tengok pantai itu selain daripada pokok kelapa, biasanya dia kosong je sebab memang tak boleh nak tumbuh. Sebab tempat itu tanah pun tak kuat. Okey, sentiasa terhakis oleh air laut. Jadi di payah. Kenapa benda ini boleh hidup? Jadi antara dia dah cakap akar yang panjang dan bercabang. Pneumatophore pun cikgu dah sebut tadi. Ini semua pneumatophore. Murid-murid yang kita tonjok itu semua akar pneumatophore. Maksud dia akar itu walaupun di dalam tanah, dia tonjokkan sebahagian dia keluar untuk bernafas. Jadi akar dia dah tak ada masalah untuk dapatkan gas oksigen untuk respirasi. Jadi cikgu, saya dah tahu Avicennia solanaceae. Perlu tahu lagi ini ke tak? Rhizophora ini. Perlu. Cikgu kenapa perlu? Tak ada dalam buku teks bab 7 ni. Sabar, cikgu akan tunjukkan nanti. Jadi sekarang Rhizophora pula. Buan ada buan? Buan? Ada tak? Oh ya, cikgu buat kelas ini untuk kamu tahu sebenarnya. Kalau tidak hari itu dah settle. Rasa terharu ke tak? Okay, kita sambung Jadi Rhizophora ini pula, apakah ciri dia? Istilah itu yang kita panggil akar jangkang. Cikgu, main-main dengan saya ke apa akar jangkang ni? Sabar, nanti silas-silas akar jangkang pula keluar. Tak. Ini memang istilah kata nama khas, perlu tahu. Okey, akar jangkang ini merupakan akar pengudaraan yang bukan saja mencengkam di dalam tanah berlumpur dengan kuat, tetapi juga memainkan peranan dalam pengudaraan. Jadi macam mana cikgu? Okey, sabar dulu. Pengudaraan juga mengambil tempat melalui lenticel, iaitu liang yang dijumpai atas kulit pokok Rhizophora species. Jadi, cikgu, apakah pokok Rhizophora? Macam mana bentuk dia? Okey, Nadia Farisha. Tengok tengok kat screen lah. Jangan tengok pada muka cikgu tau. Tengok pada screen. Jadi Cihin tau, sorry kita tak boleh pergi field trip, tapi sekurang-kurangnya screen depan mata anda ini boleh memuaskan hati kamu lah. Ini dia. Dahsyat ke tak? Cihin. Oh Cihin. Cihin. Are you there? Ya, sangat dahsyat. Bukan terharu ke tak? Oh, sangat sedih dia nampak kamu punya semua. Okey, jadi tempat ini kamu nampak dahsyat kan? Tapi sebenarnya cikgu dah cakap habitat untuk pelbagai organisma akuatik, untuk tempat dia bertelur atau perelakan daripada pembangsa yang besar dan seterusnya. Mereka boleh sorok di dalam. Bangkai kamu di tempat ini. Jadi akar jangkang namanya. Okey, kita pun boleh nampak kalau tengok ini sepatutnya yang kamu nampak secara live jugalah. Jadi cikgu boleh tunjukkan secara depan mata supaya anda tengok. Oh, jadi ini benda patut saya nampak. Pokok yang boleh tumbuh besar, akar dia macam batang pokok. Macam batang pokok, tapi itu akar dia sebenarnya. Okey, untuk pengudaraan sekali. Cikgu, apa itu lenticel? Lenticel maksudnya pada batang pokok itu ada liang-liang yang halus
Dia bukan kena kata lubang salah. Lubang maksudnya benda yang tembus keluar. Liang maksudnya ada satu ruang yang kecil. Banyaklah ruang tu untuk udara keluar masuk. Tapi dia bukan lubang. Kalau lubang maksudnya tembus keluar masuk cerita lain. Ini panggil liang lah. Okay, lenticel. Tak ada kat sini lah. Tapi yang penting bayangkan kat dia batang itu ada. Cikgu boleh tunjukkan anatomi lenticel. Tapi sebenarnya kamu boleh tengok online sendirilah. Lenticel. Okay. Jadi apa lagi yang anda perlu tahu? Okay. Avicennia solanaceae rhizophora sekarang Bruguiera. Senang ingat, Bruguiera je. Okay. Bukan buruan raja, Bruguiera. Jadi Bruguiera spesies. Bruguiera, apakah ciri dia? Sorry ya. Mempunyai akar banin. Akar banin, jadi akar jangkang sekali akar banin. Okay. Untuk menyokong pokok yang tumbuh di atas tanah lembut dan pneumatophore berbentuk kaki lutut untuk pertukaran gas. Inilah gambar. Akar banin. Okey. Nampak? Pokok akar banin. Jadi, bolehkah tak dia menjadikan tempat tinggal untuk organisma tertentu juga? Boleh. Dia perangkapkan air di tempat itu. Jadi sesuailah untuk organisma tertentu untuk rehat, bertelur dan macam-macam aktiviti yang mereka boleh buat. Okey. Lepas itu apa lagi yang kamu tahu? Murid-murid tengok pada skrin anda ya. Daun pokok bakau mempunyai kutikel yang tebal untuk membantu mereka mengurangkan kadar transpirasi ketika hari yang panas. Itu pasal pada pokok dia itu, daun-daun dia itu mempunyai lapisan, panggil apa itu? Lapisan wax ya, lilin yang sangat tebal. Bukan daun dia bersinar. Dan daun itu juga bersifat sukulen. Cikgu, apa itu sukulen yang boleh menyimpan air? Okey, murid-murid, cikgu nak kamu tengok. Kalau anda tak boleh tengok pada skrin, cikgu bagikan link YouTube lah. Apakah istilah sebenarnya bermaksud sukulen? Okey, sukulen. Kalau anda tengok kat sini, ya, orang itu tengah membedah lidah buaya. Okey, murid kamu tengok lidah buaya. Dan apabila dia buka, okey, cikgu memang tak mainkan video sebab mainkan video nanti Google Meet ni akan jadi jam. Yang penting kamu sekarang tengok pada gambar. Murid YouTube ni. Ya, siapa yang ada tanam pokok lidah buaya di rumah? Lidah buaya telah dibuktikan secara saintifik adalah pokok yang sesuai diletakkan dalam rumah. Diulang, dalam rumah, bukan di luar rumah, dalam. Sebab dia boleh menapiskan udara yang kotor, itu satu. Kedua, saya kata macam mana jadi kaya. Ada produk di Malaysia, bukan Malaysia, di antarabangsa, produk antarabangsa yang mereka buat apa panggil itu direct selling. Okey, direct selling, sales produk itu menggunakan inilah aloe vera sebagai active ingredient. Sebagai active ingredient, maksudnya bahan aktif untuk tujuan kesihatan. Kalau orang kampung, biasanya lepas mereka cabutkan daun ini, pembukaan ini ataupun kulit daun, dalam lendir-lendir ini, dia guna untuk sapu muka. Sapu muka. Okey, sapu muka. Sebab memang dibuktikan senang menyejukkan kulit yang banyak jerawat, hilang jerawat pun cepat. Dia bukan lendir dia memang macam satu lapisan wax. Kalau kamu keluarkan, kamu sapu pada muka. Okey, dia boleh hilangkan jerawat dan merawatkan kulit dengan bagus. Ada produk itu, dia letakkan aloe vera ini terus ke dalam minuman dan makanan suplemen. Saya tengah rakam ni, kalau tidak nanti saya boleh sebutkan produk itu, nama produk sales tersebutlah. Jadi dia letak dalam makanan suplemen dia dan adalah sedikit kesan kebaikan untuk badan dan membuatkan macam mana kata produk dia itu lakulah, ada orang yang jual produk tersebut. Cikgu nanti pada penghujung nanti selepas cikgu rakam, cikgu akan sebut produk itulah. Jadi inilah succulent. Maksudnya simpan air, daun yang bersifat simpan air. Memang taklah sampai macam ni banyak air, banyak lendir. Tidak dia. Tapi succulent itu masih bersifat simpan air. Siapa tak faham? Ada siapa tak faham? Jonathan? Boleh faham tak Jonathan?
Air. Maksudnya okey. Siti Nadia boleh faham? Boleh ya? Jadi kita sambung ya. Jadi ini dia. Jadi kalian dia pun nak bagi tahu. Apa lagi yang dia pun nak tunjukkan sahabat. Okey. Sel akar bakal mempunyai tekanan osmotik yang tinggi ataupun kandungan garam yang lebih tinggi berbanding dengan air laut persekitarannya. Okey. Jadi cikgu, kenapa kamu tunjukkan yang English ini? High osmotic pressure. Benda ini memerlukan anda menjelaskan secara mendalam, murid-murid mendalam ya, dalam menggunakan konsep bab yang ketiga tingkatan 4 mengenai osmosis. Okey, yang kamu akan kaitkan dengan keupayaan air di dalam sel akar dan di luar sel akar persekitarannya. Penting ya, penting ini boleh sampai 3-4 markah kalau mereka memerlukan anda jelaskan. Okey, macam mana sel akar boleh menjadikan lebih banyak garam berbanding luar. Cikgu dah cakap pengangkutan aktif satu, pengangkutan aktif oleh endodermis lah. Okey, dan juga kalau anda tengok memang itu adalah dia punya keperluan untuk mewujudkan sel-sel akar yang sentiasa keupayaan air itu lebih rendah berbanding luar supaya air boleh meresap ke dalam sel akar dari persekitaran melalui osmosis. Okey, jadi kalaulah kandungan dalam sel-sel itu mempunyai garam yang banyak, kita perlu fikirkan juga garam banyak ini satu perkara yang tak baik, perlu disingkirkan secara berperingkat secara kerat. Jadi sel-sel sel akar akan dirembeskan melalui hidatot, liang-liang di atas epidermis daun. Cikgu, macam mana hidatot itu sabar? Dan juga biji benih bakal mampu bercambah ketika masih melekat pada pokok induk. Ini juga dikenal sebagai viviparity. Ini pun menyebabkan ciri-ciri untuk pokok bakau ini boleh terus hidup di kawasan yang terlampau tersebut. Jadi apa itu viviparity dulu? Boleh tengok pada skrin anda. Tengok pada skrin. Ya, viviparity merujuk kepada benih yang bercambah di atas pokok. Kita sedia maklum, benih tidak bercambah atas pokok. Namun, untuk pokok bakau, dia akan biarkan benih itu bercambah. Jadi, koksiam, kalau dia dah bercambah dengan akar, dia jatuh. Dia jatuh ke dalam persekitaran fire tersebut. Boleh hidup ke tidak? Maksudnya boleh ke tak dia tumbuh menjadi pokok yang baru? Boleh ke tidak? Boleh kot. Boleh kot. Kenapa kot? Tak yakin kan? Tapi cikgu nak minta kamu tengok pada bentuk dia. Kosyam, jangan fikir benda-benda bukan ya. Tengok bentuk dia tu. Okey? Nampak ke tak dia macam anak panah? Dia panah. Jadi nampak. Apabila dia jatuh, boleh ke tak dia terus cucuk ke dalam tanah yang lembut dan memberikan cengkaman? Boleh ke tak? Boleh. Boleh lah. Jadi dia boleh terus hidup. Tak perlulah nanti dia dalam bentuk benih atau bercambah, jatuh ke dalam air paya yang masih ataupun garam yang tinggi, jadi dia mati, tak boleh nak bercambah. Murid-murid, boleh faham ke tak? Viviparity, istilah dia ni. Dan hidatot, ini yang cikgu nak tunjukkan. Cikgu, apa ini? Kenapa daun itu ada garam? Okey. Garam itu adalah bukti bahawa ada ketika cecair daripada daun itu mengalir keluar melalui liang-liang di atas daun, bukan stomata. Hidatot ni di atas permukaan. Jadi apabila angin di persekitaran dia meniup dan mengeringkan permukaan daun, keringkan. Jadi yang tinggal belakang itu adalah garam. Jadi nampak ke tak nampak garam di atas dia? Nampak garam yang telah siap dihablokan, crystallize, dihablokan.
Boleh makan ke tak cikgu garam ini? Cikgu dah cakap pada kelas sebelum ni, kalau ikut istilah garam dalam kimia, garam bukan rujuk kepada natrium klorida saja. Dia boleh terdiri dari macam-macam ion logam dan ion yang ion cat ion yang berbeza, cat ion dan anion yang berbeza. Jadi benda ini cikgu tak boleh nak jawab kecuali kalau cikgu kenali pokok itu, kita membuat kajian tentang garam di atasnya boleh dimakan oleh manusia ke tidak. Tapi memang kita tak makan lah. Jangan nanti kalau kamu pergi ke tempat bakar, nampak garam terus letakkan mulut. Kita tidak senang-senang akan letakkan bahan kimia yang tak dikenali ke dalam mulut. Kecuali anda memang jenis yang terdesak. Maksudnya, saya nak garam. Tak ada garam saya boleh mati, terdesak. Itu cerita lain. Jadi itu adalah hidatot. Jadi mungkin anda tanya juga, kamu mengajar begitu mendalam buat apa? Jadi murid-murid, saya nak memperkenalkan terus ke dalam bab ke-9. Tadi kamu dah sebut bab 8, biodiversity. Ya, biodiversity akan mengajar kamu macam mana kamu namakan organisma. Namakan organisma. Contoh manusia, kita namakan manusia saintifik, nama dia adalah Homo sapien. Homo sapien. Okey, jadi kenapa nak homo, kenapa nak sapien? Ada cerita dia, tapi itu adalah nama secara istilah secara am. Contoh yeast, okey? Yeast pula adalah Saccharomyces cerevisiae. Cikgu, betul ke Saccharomyces cerevisiae? Ada, nanti kamu boleh tengok ya ke tidak. Ini pun tengah rakam ni, jadi cikgu kalau sebut salah, salah lah. Tapi kalau sebut betul lah, itu je dia. Jadi nama biodiversity, nama bukan biodiversity, tidak. Nama saintifik ini akan diperkenalkan dalam bab ke-8. Apakah kepentingannya kita namakan setiap organisma itu secara saintifik? Ada, nanti korang sebut. Tapi sekarang kita nak lompat sedikit ke bab 9, ekosistem. Okey? Jadi cikgu, ada ke kita nak belajar benda macam ni? Kita pergi bab 9. Yonggi ada, Yonggi? Are you okay, Yonggi? Ya, okey. Okay, terus ya. Saya tahu semua penat dah petang ni. Saya faham. Cikgu pun sebenarnya mengantuk ni sebenarnya. Kita cuba fahamkan halofi je cukup hari ni. Jadi cikgu, ya ke? Ada ke? Kalau kamu ada buku teks sekarang, kalau kamu ada buku teks ya, sepatutnya kamu pada muka surat 136 mengenai bab 7 penyesuaian tumbuhan pada habitat. Sekarang cikgu nak kamu semua pergi terus ke muka surat 187. Faham? Ya. 187. Cantik ya, 187. Kalau tak ada buku di tangan boleh tengok pada skrin lah. Kalau malas kan, ada lah di sini. Jadi buku teks kamu dah memberikan anda gambar raja yang cukup cantik, jelas dan berwarna. Jadi kamu jangan kata benda ini benda yang senang Tidak. Kenapa saya nak belajar nama khas ini semua? Nama khas saya panggil. Sebab hidatot ini adalah memang kata nama dia sendiri. Kenapa saya nak tahu? Sebab cikgu dah cakap pada kelas sebelum ni juga, paya bakau ini mempunyai banyak kebaikan. Kebaikan dari segi apa? Ekonomi. Khususnya di Malaysia. Malaysia kita ada bakau. Memang bagus lah. Kalau tempat yang tak ada bakau, tak boleh cari duit lah. Bayangkan tempat yang semua kosong saja. Kita masih ada pokok bakau. Jadi nanti pada penghujung ni nanti kita akan baca. Jadi ciri penyesuaian ini saya cikgu dah terangkan semua dari daun ke akar pneumatophore, akar jangkang, akar banir dan biji benih viviparity. Biji benih viviparity. Semua ada dah. Ada di sini. Jadi viviparity ini membolehkan biji benih itu jatuh tercacat terus di atas tanah berlumpur dan tidak dihanyutkan oleh ombak. Okay, jadi ada benda. Jadi ini yang menyebabkan pokok di paya bakau itu semua boleh tumbuh dengan sihat dan besar. Nah, kamu akan nampak nama semua pun ada nama saintifik dia. Nama saintifik mesti ada 2. Okay, SP itu species. Dia tak letak secara umum sebab dia banyak jenis.
Tapi am dia berhubung irah. Sabar ada berhubung irah. Mula dari Avicennia, zona Rusia. Okey. Lepas itu Rhizophora dan berhubung irah. Okey. 4 je. Nama dia senang nak ingat. Jadi perlu ke? Kalau susah nak ingat, paling tidak ingat A. Okay, Avicennia mesti ingat A. Okay, Avicennia, S. Zona Rusia AS lah. AS, R Rhizophora dan berhubung irah B. Macam mana pun kamu perlu hafal nama mereka. Okay? Sebab setiap satu nama itu mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Jadi, izinkan Cikgu perkenalkan istilah. Itu yang kata slide yang Cikgu nak tunjukkan sepatutnya lepas ini adalah. Okay, Cikgu tak akan sebut lebih ya. Jadi, kita akan sebenarnya menyentuh je. Pengkolonian dan sesaran. Okay, proses pengkolonian dan sesaran dalam Paya Bakau. Tapi Cikgu hari ini tak akan sebut. Okay, Cikgu tak akan sebut lebih daripada itu. Yang penting, kamu akan baca nanti pada muka surat 188. Jadi, dari segi biologi, apakah kepentingan pokok-pokok bakau di tepi? Okay, di tepi pantai, boleh kata pantai ataupun kita panggil muara sungai ke laut. Apakah kepentingannya? Cikgu pun dah sharekan YouTube pada kamu. Okay, dia mampu menghalang ombak dan menghalang hakisan tanah. Maksudnya, tanah tak akan ditarik macam di tepi pantai. Okay, malahan tanah akan jadi makin tinggi sebab dia memerangkapkan pasir dan memerangkapkan debu dan macam-macam dan juga organisma lain datang hidup bersama. Jadi di situlah akan menjadikan pembentukan tanah. Jadi secara ekologi, okey, Paya Bakau ni bukan saja berfungsi untuk menghalang ombak, dia berfungsi juga untuk menjadikan tanah itu makin luas ke laut, makin luas ke arah laut. Nanti Cikgu akan tunjukkan masa akan datang. Okey, jadi murid-murid semua, tengok kat sini. Kenapa kita buang masa nak sebutkan Paya Bakau? Mulanya mungkin anda akan tanya Cikgu, apa itu ekosistem? Cikgu akan terangkan istilah itu pada bab 9 nanti. Yang penting, Paya Bakau merupakan zon perlindungan. Zon perlindungan untuk ikan kecil, udang dan ketam daripada pemangsa. Sebab kita dah nampak dia punya akar itu banyak bercabang, ada banyak ruang kosong dan perangkapkan air sekali. Jadi sesuai untuk jadi tempat perlindungan untuk ikan-ikan kecil ataupun untuk organisma akuatik yang kecil. Okay, ataupun supaya mereka tak ditarik ke ombak terus balik ke laut lah. Mereka boleh berada di tempat itu dilindungi secara semula jadi. Jadi tempat itu bolehlah kamu kalau secara biologi boleh anda mentenang macam-macam udang, macam-macam ikan untuk cari duit. Okey, hutan Paya Bakau juga menjadi kawasan perlindungan dan tempat mencari makanan bagi pelbagai spesies burung yang bermigrasi. Bila kalau tempat paya itu kamu akan nampak burung yang banyak sebab di tempat itu ada banyak makanan laut. Jadi pokok itu, jadi di atas pokok itu ada burung. Jadi kamu boleh tengok satu biodiversity yang banyak. Biodiversity. Apa itu biodiversity? Apa itu ekosistem? Sabar, Cikgu belum sentuh lagi. Jadi Cikgu dah gunakan istilah ekosistem, Cikgu dah gunakan istilah biodiversity. Kalau kamu jenis yang reti English, kamu dah tahu dah. Bio, hidup, benda hidup, diversity yang banyak. Ekosistem pula bukan ekonomi, tak ada kaitan. Jadi logik itu pembelajaran. Jadi eco itu apa? Ekosistem. Jadi sabar. Lepas tu, itu juga merupakan tempat sumber perikanan, sumber pendapatan para nelayan di kawasan Paya Bakau. Okey, dia juga menyokong industri sangkar terapung untuk menternak spesies komersial. Jadi siapa yang sekali lagi cakap macam mana kata dia, biologi ni tak ada kerja ke? Sebenarnya kerja dia banyak. Isu dia nak ke tak nak kerja di tempat-tempat yang macam mana kata dia, orang kata di tempat-tempat macam hutan. Kalau kamu sanggup, okey lah. Okey. Lepas itu dia juga menjadikan sumber perhutanan. Okey.
di mana kayu bakau digunakan untuk membuat sampan, perangkap ikan dan kerangka bangunan. Kerangka bangunan. Ada yang mereka tak gunakan besi, mereka gunakan batang pokok bakau. Okey, jati mahal sangat. Bakau boleh dah, tahan dah. Okey, kayu bakau juga boleh digunakan untuk membuat barangan craft tangan. Okey, dan juga boleh dijadikan bahan api. Okey, bahan api. Cikgu, benda ini ditanya dalam SPM ke? Seingat cikgu dalam masa 20 tahun SPM ni dah kena tanya 2 kali dah. Okey, dah ditanya 2 kali dah. Jadi nak ke tak nak, benda ini perlukan anda faham, dia nak kamu aplikasikan dalam hidup. Jadi jangan nanti cakap, cikgu, saya belajar penyesuaian ini tak ada pun fungsinya dalam hidup saya. Cikgu dah cakap, kita nak kerja juga. Jadi kita nak bagi tahu murid, okey, benda ini kalau kita belajar, boleh kita cari sumber pendapatan. Nak ke tak nak. Jadi sumber makanan dan ubat-ubatan pula. Jadi kepada sesiapa yang mungkin rasa, okey cikgu, tenangkan dan pokok ni bukan saya lebih suka benda bidang perubatan. Malangnya tak dapat jadi doktor. Malang lah contoh. Jadi kita boleh kaji sumber ubat-ubatan tradisional. Sumber ubat-ubatan tradisional. Boleh bagi contoh ke tak cikgu? Contoh yang paling senang saya nak kamu ingat ialah contoh tongkat Ali. Tongkat Ali dan Kacip Fatimah. Tongkat Ali dan Kacip Fatimah. Bukan kat sini bakau tapi dia pokok yang di hutan juga. Mereka ambil akar dia, jadikan serbuk, minum, boleh membantu peredaran darah. Tongkat Ali untuk lelaki, Kacip Fatimah dia lebih bagus untuk perempuan. Jadi orang yang dapat cari pokok itu rasanya jadi jutawan ke tak? Nak tanya Cihin juga. Cihin? Oh Cihin. Ya. Yalah. Jadi ini ikut orang. Okey? Comeng, boleh ikut comeng? Boleh ya? Jadi kita sambung. Jadi buah Avicennia boleh dimakan sebagai sayur. Kekacang pokok Avicennia boleh direbus dan dimakan. Manakala bunganya menghasilkan madu. Oh, ini pun benda baru ya. Dalam silibus senior kamu tak ada tau. Ini dia tak sebut secara begitu direct ataupun begitu langsung kepada spesies dia. Jadi dia nak bagi tahu. Jadi sekarang buah solanaceae pula digunakan dalam pembuatan bahan minuman. Buah nifa ini boleh dimakan dan air daripada buahnya boleh digunakan dalam pembuatan cuka dan minerah. Ini betul. Dan kulit pokok ruby irah digunakan untuk merawat ciri beret. Jadi siapa rasanya ada soalan nak ditanya? Ya, murid-murid. Murid-murid. Ya, siapa ada soalan? Mohon maaf, cikgu nak tanya 2 juga. Thank you lah. Simi okey Simi? Tan Simi okey ke tak? Aileen? Boleh faham Aileen? Okey, jadi mungkin anda sekarang, cikgu dah cakap ya, pengkolonian sesaran cikgu langsung tak akan sentuh sehari ni. Tak, cikgu akan sentuh bagi daripada ni. Kau boleh baca muka surat 188. Tolong baca dulu. Sebab kalau tidak cikgu terangkan terus, dia memang tidak mencapai kepada apa yang kita nak tahu. Tolong bacakan dulu. Jadi benda yang kamu akan tanya sekarang, cikgu, apa itu ekosistem? Apa itu ekosistem? Bab ke-9, okey? Cikgu nak perkenalkan perkataan ekosistem je. Tak ada banyak lah. Lepas tu kita boleh henti lah. Jadi apa itu ekosistem? Cikgu, saya tengok dalam gambar Rajab muka surat 170 ni. Okey? Muka surat 170 ada ekosistem. Okey, selepas community. Cikgu, saya nak hafal dia punya maksud ke? Tak perlu hafal. Tak perlu. Kamu hanya perlu faham je sekarang. Ekosistem merangkumi benda hidup. Benda hidup. Cikgu ulang benda hidup. Dan benda bukan hidup. Benda bukan hidup. Okey, contoh. Kalau anda tengok hutan bakau. Bayangkan kamu di hutan bakau, pergi ke Kuala Selangor paling senang, hutan bakau. Okey, Iseng, kamu nampak pokok bakau.
Avicennia ke, Sonerasia ke, Buhuira ke, Rhizopora. Kamu nampak tak? Okey, kamu juga nampak ketam, nampak air, nampak macam-macam binatang. Kamu juga nampak juga burung. Okey, itu benda hidup. Ada interaksi antara benda hidup itu ke tak? Ya, kita dah tahu. Okey, pokok itu tempat perlindungan untuk ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besar dimakan oleh burung. Jadi, satu interaksi di situ. Benda hidup. Jadi, apa benda bukan hidup pula? Apakah benda bukan hidup? Jonathan nak cuba ke tak? Jonathan. Okey, tanah apa tanah? Nadia dah cuba dah? Jonathan ada Jonathan? Tengah buat apa tu Jonathan? Matahari ke cikgu? Apa itu? Tak dengar izin. Matahari. Okey, tadi Farisha pula. Nadia Farisha cakap tanah, kamu pula cakap cahaya. Okey, saya nak ajar kamu sekarang, ini adalah pasal saintifik ya, istilah saintifik. Matahari adalah satu jawapan yang salah. Okey, sebabnya adakah tak kamu rujuk kepada bilangan matahari? Tak. Adakah kamu rujuk kepada warna matahari? Tidak. Kamu nak, biasanya kita akan rujuk okey, kekuatan cahaya matahari. Jadi biar kita akan cakap keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Benda yang kita nak tengok maksudnya cahaya matahari kuat ke lemah. Jadi keamatan cahaya. Isin boleh? Manakala untuk Nadia pula, Nadia tanah. Jadi tanah, apa tanah? Kamu nak kata tanah pasal apa? Bentuk dia ke? Warna dia ke? Tidak. Biasanya tanah untuk secara saintis kita nak ukur ialah contohnya asid ataupun alkali tanah. Okey, maksudnya pH tanah. Contoh pH tanah. Okey, terima? Okey ke tak? Kalau paling tidak pun kamu akan rujuk kepada kesuburan tanah. Maksudnya tanah yang banyak humus, banyak baja ataupun tidak. Nadia terima ke tak? Kesuburan tanah. Okey ya, jadi tanah itu jawapan sebenarnya dia tak boleh terima. Kalau nanti kita nak tengok apa? Tak jelas. Matahari pun kita nak tengok apa? Tak jelas. Jadi kita perlu memberikan parameter yang jelas yang boleh diukur secara saintifik. Jadi ekosistem rujuk kepada benda hidup dan benda bukan hidup dalam satu tempat dan kita tahu ada interaksi. Ada interaksi. Jadi ekosistem rujuk kepada interaksi antara benda hidup, maksudnya organisma dengan organisma, dan interaksi antara organisma dengan benda bukan hidup persekitaran dia. Okey, contoh, cahaya makin banyak, pokok pun cepat bertumbuh. Kenapa? Siapa nak jawab? Cahaya makin banyak, keamatan cahaya makin tinggi, pokok pun tumbuh dengan makin subur. Kenapa? Siapa nak jawab? Chuan? Chuan ada? Kenapa pokok makin subur? Ya? Chuan ada? Shihui nak tolong tak? Shihui, boleh baca ke tak pada chat box tu? Kalau keamatan cahaya semakin tinggi, kenapa pokok tumbuh dengan lebih subur, lebih besar, lebih tinggi? Sebab Faiza boleh tolong mereka tak Faiza? No, Faiza ada. Sebab fotosintesis berlaku dengan banyak. Okey, itu pun kurang sebenarnya. Betul dah, tapi belajarlah guna istilah kadar. Gunalah tinggi. Sis boleh faham ke tak? Kadar fotosintesis semakin tinggi. Okey, benda yang kita boleh ukur kadar, maksudnya pemasa lah, dan tinggi untuk dia punya. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh ya? Shihui dan juga Chuan. Okey ke tak? Bagi tahu saya okey pun okey lah. Okey ya? Shihui, Jonathan,
Jonathan, are you there? Okay. Jonathan? Ya cikgu. Boleh ya, tadi cikgu panggil kamu tak jawab tak, okey ke tak? Tadi cikgu minta Tadi jawapan kan? minta nak cikgu. Oh, minta tak, okey, sorry. Okey, jadi minta maaf Jadi, ekosistem sekali lagi rujuk kepada semua benda hidup dan benda bukan hidup di satu tempat kan? Okay? Jadi, interaksi antara benda hidup dan interaksi antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Maksudnya organisma dengan persekitaran. Itulah ekosistem. Benda yang cukup besar. Okey? Dan lepas anda dah belajar ekosistem ini, kamu pun akan cakap juga apa itu ekologi. Ekologi, kajian tentang ekosistem. Kajian tentang ekosistem. Itu pasal kalau kita tengok pada hutan bakau, kita tak cakap persekitaran bakau. Persekitaran benda bukan hidup. Cahaya dia ke, keamatan cahaya ke, kandungan garam dalam air dia ke, udara kurang ke tidak, itu persekitaran. Kita rujuk juga kepada benda-benda hidup. Okey? Jadi ekosistem paya bakau. Biasa kita akan sebut ekosistem paya bakau. Dan istilah yang kita akan tambahkan untuk ekosistem ini adalah benda hidup kita panggil faktor biosis. Biosis. Yang benda bukan hidup seperti keamatan cahaya dan juga pH tanah, dan juga udara dan kandungan udara rendah ke tinggi, itu semua air, abiosis, bukan air, abiosis. A maksudnya tak ada. Benda ini kamu boleh nanti baca sendiri terdahulu di sini. Okey, murid-murid, muka surat 172. Nah, komponen biosis, komponen abiosis. Itu saja untuk kelas hari ini. Siapa yang ada soalan? Kelas yang seterusnya kita akan sebut, cikgu akan bagi latihan juga, jangan risau. Memang ada latihan depan ni. Tapi yang penting, depan ni kita akan sebut pengkolonian dan sesaran. Pengkolonian dan sesaran untuk kelas pada hari Khamis. Okey, sebelum cikgu nak tutupkan recording ini, ada apa siapa-siapa yang nak tanya mengenai penyesuaian tumbuhan halofit? Maksudnya di tempat bakau lah halofit ini. Siapa nak tanya? Quote. Tiada quote. Apa itu quote lah sebenarnya? Okey, tiada. Yang lain? Terima kasih ya Nadia, sentiasa aktif jawab. Yang lain? Miming? Coming ada? Coming? Aileen? Okey, kalau tidak cikgu akan henti record sekarang. Cikgu akan minta izin henti record, stop recording sekarang.